So kebanyakan orang semua dia akan panggil saya anak research. Kenapa diorang tak realise aku ni kan? Sebab aku ni pelakon. Aku punya line is different dengan my dad. Okay, bersama dengan Raf hari ni di MH Lifestyle bersama dengan Nabila Huda. So kita tanya dengan Nabila Huda sekarang. Apa khabar? Khabar baik, saya Alhamdulillah. Saya bahagia dapat duduk kat rumah bersama dengan keluarga. Rasa macam I'm in my safe zone bersama dengan family brother kat rumah. So perkembangan terkini Abil setelah pernah disahkan positif COVID-19. Oh, saya rasa tu adalah nightmare lah dalam kehidupan saya. Saya memang benda yang paling saya takutkan kan. Lepas tu dia berjangkit dengan saya. Tapi tak apa, saya dah move forward dah. Saya dah lupakan, dah happy kan. Cuma sekarang nak kena go through post-COVID je lah. Kan, di mana saya masih lagi tak dapat deria rasa dan deria bau saya tak pulih sepenuhnya. Tapi bukan saya seorang yang lalui. I'm sure ramai lagi orang kat luar yang ex-COVID patient pun masih lalui benda yang sama. But it's okay. So Abil, kita nak tanya jugalah macam mana kalau kita nak back forward balik, macam mana yang boleh Abil mendapat COVID-19 tu? Saya sebenarnya kena tu masa time saya bekerja. So di mana saya memang duduk rumah, tapi mungkin not my lucky day, saya berjumpa dengan individu yang dikatakan positif bersama dengan rakan-rakan yang lain, individu lain di tempat yang sama. So salah seorang daripada itu berjumpa dengan saya sebab atas dasar kerja kan. So that's why lah saya berjangkit. So, bila hari kedua tu saya dah mula rasa simptom yang awal, iaitu saya sesema dan sakit tekak. Lepas tu hari ketiga saya dah hilang deria bau. And then hari ketiga saya dah hari keempat saya dah didapati positif dan dapat tahu semua yang mereka yang bersama dengan individu yang saya jumpa tu mereka semua positif. Okay, dari segi kesihatan Abil sekarang ni tak macam masih lagi ada masalah-masalah yang macam yang membuatkan Abil rasa tak sihat lagi? Tak ada, saya tak ada apa masalah dah, semua dah tak ada dah, simptom tu semua dah pergi. Cuma itulah deria tu yang benda yang paling penting dalam kehidupan kita, which is kita perlukan bau dan kita perlu makan. Lagi-lagi Abil ni suka masak kan. Dah lah, habislah poin saya, dah jatuh lah, poin saya dah menurun. Sebab saya masak terlalu masin, terlalu pedas, saya tak dapat nak rasa yang betul. Jadi bila nak masak tu jadi hilang confident. Dia jadi macam keistimewaan saya tu dah hilang. Okay. Kan, saya tak panggil orang macam, boleh tak tolong rasa masakan Mami ni okey ke tak? Keisha rasa, Mami Keisha rasa kena letak lagi sikit kot. Tapi Mami rasa macam dah masin sangat ni. Macam tu lah, dia macam tak stabil. Kadang-kadang I rasa macam kurang masin. Kadang-kadang sebenarnya dah masin gila, I boleh makan benda tu. Ya, tapi lepas sekali diorang kata benda ni akan hilang juga. Tapi it takes time. Tengok up to 90 days. Sometimes ada yang setahun masih lagi go through post-COVID ni. So Abil, cakap pasal vaksin, you pun dah cakap tadi you dah ambil the first dose. So experience you bila dah ambil the first dose of vaksin? Alhamdulillah semua, everything went well. Saya suka gila buat dekat IGCC Ya. Shah Alam kan. Best gila, laju, semua benda sistematik. Diorang jaga betul-betul. Rasa macam nak pergi tengok konsert lah. Nak pergi tengok konsert yang daripada US. Yang macam banyak stop kena check MySejahtera. Abang rela kat sana busy gila. And then orang sana sini, diorang jaga dengan betul. So I rasa macam tak tahulah nak cakap keadaan tu macam kita tak pernah lalui benda tu kan. Tapi semuanya dalam keadaan teratur. So and then kawasan tu pun tempat tu pun tak ramai orang. So dia duduk, dia macam step by step. From one stage pergi to second. Lepas tu pergi consultant lah apalah. Ada 5 stop nak kena stop. Pasal vaksin hari tu pun you menjadi perhatian jugalah bila ada setengah netizen yang macam mempersoalkan macam mana you boleh dapat vaksin awal sedangkan you positif COVID-19 before ni, because ada yang cakap setengah patient yang dah disahkan positif COVID-19
kena tunggu at least 3 bulan baru dapatkan suntikan pertama COVID-19. So, komen Abil sendiri. Kita just lakukan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, and I pun dah dapat tarikh. So I pergi, I ikut prosedur macam biasa. I ikut je yang macam mana jalan yang I cakap tadi tu, kena beratur apa semua. And then bila I sampai sana, kita akan jumpa doktor untuk konsultan kan. So masa tu I cakap dengan dia, I adalah bekas pesakit. So bila dia tanya I cakap I bekas pesakit tahun lepas pula, bulan lepas. Lepas tu dia kata, lepas tu dia terus cakap okay, I terus proceed to yang vaksin tu. Then bila I post, of course I excited nak post, I nak tunjuk, nak bagi awareness dan hint kepada mereka yang pernah positif COVID ni, macam hey guys, aku lepas untuk pergi ambil vaksin ni, tak payah tunggu 3 bulan. Maknanya harapan untuk korang semua yang korang boleh register dan tengok bila korang akan dapat vaksin tu. Maknanya, tapi nak buat macam mana kepada siapa yang tak tahu kan, dia dah cancel ke, tak apalah kan. Tapi yang penting, diorang pasti akan dapat balik. So, I just niat nak bagi hint macam tu. Sebab kalau ikutkan, kalau I rasa benda tu, I buat kesalahan ataupun I menggunakan kabel ke apa, kenapa I nak kena post? Baik, I tak payah nak timbulkan isu ke apa kan. Baik, I diam. Itu yang I pandai-pandai post sebab apa dah tahu benda tu akan jadi kontroversi. Betul tak? So kita dah boleh berfikir, kita bukannya baru dalam industri ni sampai kita nak gunakan kebodohan kita nak post benda yang menimbulkan kemarahan. Dan everyone knows yang I ni memang tak suka nak buat benda yang macam boleh menyakiti hati orang ataupun membuat orang terguris, membuatkan orang benci dekat kita dengan kebodohan dan kesalahan kita. Okay Abil, bila dah ambil vaksin, ada tak macam apa side effect you? Adakah you demam ke, muntah ke? Alhamdulillah, saya sebelum nak pergi ambil vaksin tu saya rasa nak muntah sebab saya takut. So after I did it, of course badan sakit, macam dekat sepat sini sakit, masih sampai sekarang masih sakit lagi. Badan rasa macam kena pukul. Tapi I tak ada rasa apa-apa. I tak ada rasa macam pening ke apa ke. I macam lesu, badan memang rasa lesu gila, macam penat, tapi I tak layan. I macam buat kerja, I masak. My husband teruk, dia demam dan menggigil semua for 2 days. So I yang I pun sakit juga, tapi I masakkan dia bubur, I kesian. Tapi I masih lagi boleh macam otak I masih kuat lagi lah untuk buat apa-apa. Okay Abil, macam kita tengok lately ni macam you ada tercetusnya idea untuk buat online class untuk lakonan, untuk influencer. So far, bila you dah ajar diorang ni, apa yang you boleh kongsikan? Pada saya, I came up with the idea. I macam okay, maybe apa yang Abi boleh bantu sebagai seorang pelakon, Abi boleh share apa dia basic knowledge yang Abi praktiskan sepanjang Abi jadi seorang pelakon daripada kecil sampailah sekarang, supaya bila kita dah ada basic knowledge ni, kita tahu apa kita nak buat. So kita dah faham apakah job scope kita. So kita tak ada datang tak tahu apa kita nak buat. Macam Abi punya basic workshop ni lebih kepada untuk mengajar diorang basic ataupun persiapan sebelum persediaan sebelum diorang masuk set. Persediaan dan persiapan sebelum masuk set, adab masa dekat set, siapakah orang yang perlu diorang hormati, camera works, benda-benda yang tak ada orang nak ajar. Kan? Sebab macam benda tu semua Abil belajar sendiri. Daripada kecil kita from one phase to one phase, from this stage to this stage. Macam diorang, sebab diorang dah masuk terus. Jadi dah secara singkat, secara instant. So saya terpaksa bagi tahu je basic ni pun secara instant. Sebenarnya diorang kena cari sendiri. Tapi tak apalah, kita share je benda tu supaya masuk dalam set dalam keadaan bersedia. Itu penting sebab benda tu akan menyenangkan semua pihak. So far bila dah buat online class acting tu, ada tak macam influencer-influencer yang famous ataupun yang memang dah pernah berlakon join that class? Ada ramai. Saya memang susah sikit nak hafal nama, minta maaf. Sebab yang saya ingat semua, yang mana kawan-kawan saya sendiri. Adalah kawan-kawan saya yang dah pernah berlakon tapi dia baru kan. So diorang join lah sebab artis punya group ada juga. Lepas tu ada juga yang group influencer ni, saya tak hafal lagi nama dia, tapi saya tahu dia terkenal sebab saya buat research pasal diorang. Bila diorang email saya tengok diorang punya profile kan, supaya bukan saya nak tengok sebab saya nak kena ada number yang tinggi.
sebab saya memang pentingkan benda tu, bukan. Sebab saya nak tengok apa job yang dia dah pernah buat. So bila kita dekat workshop tu, kita tahu apa kita nak explain. Yang tak ada basic, kita tahu apa kita nak cakap. Sebab kadang-kadang kalau orang yang tak tahu apa-apa, bila you cakap something, benda yang lebih dalam, benda yang penting, nanti dia tak faham. Sebab dia tak pernah experience benda tu. Dia tak tahu cameraman tu duduk kat mana, dia tak tahu siapa production manager, dia tak tahu location manager tu siapa, kan. So kalau boleh yang sebegitulah yang kita nak, supaya senang nak brief diorang, kan. Faham. Tapi diorang sweet lah. Saya happy, macam okay, bestnya. So I boleh share. So I selalu imagine bila tengah kelas tu, I imagine bila I share benda ni, satu hari nanti bila diorang dah berumur macam saya, 37 or 30s, diorang mungkin dah ada kat level atas, level yang kena dengan age diorang 30s tu, kan. Mungkin diorang dah lebih professional. So masa tu bila diorang dapat generasi baru, diorang akan sharekan ilmu tu. Okay, Abil, bila cakap pasal kecaman, kan, so macam mana Abil melalui ataupun control you punya kecaman, ataupun macam mana you facing benda tu, menghadapi situasi tu? So untuk setakat kecaman-kecaman yang heavy-heavy ni, I know how to handle it. So tak jadi masalah, and I tak pernah menganggap benda tu boleh merosakkan kejayaan Abil. Sebab Abil ni sejenis yang menghargai kesusahan sebelum Abil menjadi seorang pelakon, yang maksudnya Abil punya work hard untuk kerjaya Abil. Jadi apa yang boleh merosakkan kejayaan Abil, Abil akan tepis sehebat-hebatnya, because I will never ever let people or kecaman ni boleh menghancurkan kejayaan Abil, because I terlalu sayang kejayaan I. So Abil, kalau macam in one day kisah untuk nak menjadi seorang pelakon, adakah Abil akan membenarkan ataupun macam tak boleh? So untuk Abil okey je untuk dia buat apa-apa pun yang dia minat. Sebab pada kecil lagi Kesha ni, I jadi semacam, you nak buat benda ni, go for it. Pasal I suka tengok anak I dapat curahkan dia punya bakat. Kalau dia nak pandai painting, dia melukis, kita as a mother, kita proud, macam alamak, bestnya. Cuma macam Kesha, dia memang nak jadi seorang pelakon. Dia memang nak jadi saya, dia idolakan saya. So saya banyak kali cakap dengan dia, memang dia boleh jadi pelakon, tapi bukan sekarang. Sebab once kalau dia dah masuk dalam industri, kehidupan dia sebagai kanak-kanak akan hilang. Dia tak ada time dah kat rumah, kan. Sebab saya masih lagi perlukan dia untuk berada di sisi saya. Saya nakkan dia membesar depan mata, dia punya keanak-anakan. Sebab nanti one day bila dia dah naik umur 13 ke 14 tahun, dah 16 tahun, dia dah ada dia punya pemikiran sendiri. Dia dah mula anti-social, kan. Orang dah besar ni dah semakin malu, tak banyak cakap, kan. So bila dia dah besar, baru dia boleh lah. Sebab pada Abil cakap dengan dia, kalau awak ada bakat, tak kisahlah umur awak 20 ke, 30 ke, 40 ke, still awak akan jadi seorang pelakon yang bagus. Because I percaya benda tu. So adakah Abil merasakan because you adalah anak Amy Search adalah menyebabkan satu platform you mudah untuk menjadi seorang pelakon tu, mudah untuk dikenali ramai? Itu satu benda jugalah. Dulu of course saya masa diperkenalkan dalam industri, memang orang semua cakap saya anak Amy Search, dan orang tak kenal pun nama saya Nabila Huda. So kebanyakan orang semua dia akan panggil saya anak Amy Search, anak Amy Search, anak Amy Search, kan. Tapi saya kata macam kenapa diorang tak realise aku ni, kan. Sebab aku ni pelakon, aku punya line is different dengan my dad, so tak sama. So I tak apa, I tak menganggap benda tu adalah satu benda yang buruk, kan. So I take it as benda tu menjadikan I lebih semangat untuk prove to them. So I teruskan kehidupan I, berlakon dan buktikan kepada orang yang saya pun berbakat seperti papa juga. Tapi macam itu ada satu posting you dekat IG yang macam you pergi casting to the first you pergi telemovie Blok 404 kot, yang you pergi casting tu nak dapatkan duit because you nak bayar bil telefon yang betul. Bergaya. So masa tu you tak inform yang you adalah anak Amy Search ke? Sebenarnya orang dah tahu dah masa tu you anak Amy Search?
saya tak tahu macam mana saya nak gunakan nama saya, macam mana kita nak kenalkan orang. Hai, saya Nabila, saya anak Amy Search. Pada saya benda tu malu, macam sekannya nak cakap kan. Tapi saya sebenarnya tak terfikir pun untuk jadi seorang pelakon. Saya tak terfikir langsung. Saya memang berlakon tu untuk punca pendapatan masa tu, untuk membayar sekian-sekian benda yang perlu ditanggungjawabkan. So, saya pergi casting tu bukan untuk jadi pelakon. Dan tiba-tiba mungkin dah tertulis agaknya. Permulaan saya bermula daripada situ kan. Dan start pada tu, bila saya berlakon first second tu semua untuk pendapatan je. And then after that baru saya rasa, aku minat benda ni. So aku boleh jadikan ni sebagai kerjaya. Then start pada tu, I start belajar from day to day until lah today. Okay, I rasa soalan itu cukup. Cuma sebelum kita nak end this conversation, I nak throwback sikit lah artikel-artikel Nabila Huda yang pernah keluar dekat media hiburan. So, I akan bacakan tajuk lah kalau you still ingat lagi lah. Okay, so, the first article is cari lelaki pandai masak. Kalau tak, pesan Nabila Huda. Betul lah. I dapat my husband. Alhamdulillah. Betul tak? Tengok dia boleh sing gila dengan apa yang I cakap. Ya Allah, maknanya menjadilah impian I tu. So memang Abil punya kriteria husband tu memang macam tu ke? Betul, sebab my dad pandai masak. So I mengidolakan dia. So lelaki yang I cari kena karakter macam dia supaya dia boleh masak, dan I pun suka makan. So senanglah, boleh order je. Takkanlah kita je nak kena masak kat dapur. Lelaki pun nak kena juga masak. Jangan senang nak mengangkang je kehidupan. Okay. Abil, next artikel. Mungkin cara Mami besarkan Kisha beza, tak macam mak orang lain. Wakilan Nabila Huda tersentuh hati netizen. Itulah during the time, biasalah masa kita nak membesarkan anak kita masa baby kan. Lepas tu dengan keadaan kita masa tu, dengan macam-macam kejadian yang berlaku, dengan penceraian tu apa semua kan. So of course bila kita cerita pasal anak kita akan tersentuh sikit, sebab kita fikir dia pun melalui nasib yang sama. So I'm trying so hard untuk bagi dia kasih sayang yang sepenuhnya, supaya dia tak perlu go through yang mana kesusahan untuk seorang kanak-kanak yang mengalami separated family ni. So Kisha membesar dengan happy. Media sosial hari ini dijadikan medan untuk mengira dan membantai Nabila Huda. Sebenarnya benda tu pun berlaku, sekarang pun ada berlaku juga. Which is I tak suka benda tu, sebab I rasa benda tu tak healthy untuk everyone. Kan, kenapa tidak kita semua berbaik je dengan each other, positif je, bagi benda-benda yang positif, comments yang positif kan. During the time lah, sekarang saya dah macam okay lah, whatever lah, suka hati korang lah kalau nak cakap apa pun. So, any last word from Abil lah untuk penonton media hiburan? Okay, media hiburan adalah magazine yang memang daripada Abil kecil sampailah besar. I rasa kalau korang simpan semua collection gambar yang maybe Papa bersama dengan Abil, mesti banyak-banyak sangat. So sampai sekarang even though dah pergi ke digital kan, semua orang masih lagi looking forward nak tengok media hiburan. Sebab dah lama kan terbiasa benda tu kan. So I wish all the best untuk semua team media hiburan. Thank you sebab sudi interview Abil pada hari ini. It's been a while. Ramai selalu ada pernah juga before this diorang nak interview tapi tak dapat lepas kan. Okay. So dan juga kepada semua peminat-peminat yang kat luar sana, terima kasih sebab sentiasa support Abil di saat Abil susah, di saat Abil bahagia, di saat apa-apa masalah pun sentiasa always ada dekat belakang Abil yang bagi kata-kata semangat. And for me, apa benda yang korang buat yang positif tu, dia membantu untuk Abil lebih ke hadapan dan move forward. And then kepada semua rakyat Malaysia, walaupun belum dijangkiti atau tidak dijangkiti COVID, minumlah vitamin, startlah minum vitamin C, ambil suplemen. Kita boleh start untuk protect ourselves daripada dijangkiti daripada COVID-19. And I akan doakan semua yang tengok YouTube ni, media hiburan, Abi doakan korang dan keluarga dijauhi daripada wabak berbahaya ni.